Hello guys, welcome what is home cooking today. Hari ni saya nak share macam mana nak buat paling senang, paling simple buat mi udang or prawn mi. Dia barang dia tak banyak saja, barang dia 1 2 3 4 5 barang dia pakai. Lepas tu yang penting kita kena ada udang lah kat sini. Udang cantik punya. Kat sini udang 2160. Sorry 1620, okey. 1620 tu maksudnya saiz udang tu, besar ni, okey. Kalau dapat udang besar lagi bagus lah, okey. Dan lagi satu pula sayur ni, morning glory ataupun kangkung, fresh cantiknya. So saya akan buat stir fried ataupun stir fried kangkung goreng belacan lah, makan dengan prawn mi kita lagi. Okey, dia punya ingredient dia of course lah kita kena ada mi kuning kat sini. Okey, kejap lagi saya akan bagi tahu apa yang bahan-bahan lain. Okey, yang bahan sekarang ni saya nak tunjuk, saya ada udang dan kena ada kangkung. Yang barang yang paling penting kat sini. Okey ya. Saya rasa senang ni mi udang ni. Okey, lagi satu pula cerita pasal mi udang ni, sebenarnya kalau ikutkan history or story, Penang prawn mi kita tak boleh makan. Sebab apa? Sebab kalau ikut dia punya original recipe, Penang prawn mi ni dia mesti ada pork bone, tulang babi dalam dia punya sup tu. Itu compulsory. Itu pasalnya kalau kita pergi ke restoran Cina ataupun kopitiam mana ke dia bubur tulang babi, itu bukan salah dia orang, salah kita. Sebab apa? Sebab prawn mi ni mesti kena ada pork bone, asal usulnya lah. Itu pasalnya sekarang orang kita pun dah buat prawn mi sendiri. So hari ni saya nak tunjuk, memang simple, memang senang habisnya. Okey. Okay, the ingredientnya sini saya ada udang. Ni udang bukan daripada Belgium ya. Ni udang daripada India, 1620 fresh. So saya dapat kat kedai tadi lah, mesti dapat kat kedai, takkan saya beli kat saya jadi nelayan pula kan. So dalam sekilo, okey. Sini ada sedikit mi kuning. Sebenarnya nampak macam mi kuning tapi bukan mi kuning. Kami kat sini tak ada orang buat mi kuning. So spaghetti tu kena rebus sampai dia overcook. Rebus lama-lama lah, dalam 15 minit, 10 minit, 20 minit lah, sampai dia overcook untuk nak jadikan mi kuning. Kalau nak mi kuning nak kena order kat Kak Zeti lah. Kak Zeti mesti tengok kot rancangan ni. Ikut mood dia, kalau dia nak buat baru ada, kalau tak ada lah. Okay. Sini ada sikit dia punya kondimen dia. Kondimen dia sini ada bean sprout, toge, koriander, lemon sikit. Ni ada telur ni setengah sikit, baru buat eksperimen tadi, berapa minit masak tu jadi gitu. After that sini ada sikit red onion, red chili. And untuk dia punya sup dia, sini ada dry shrimp ataupun udang kering. Belacan kena ada ni. Okey, belacan ni saya akan bahagi dua. Saya satu masak untuk morning glory kangkung, satu lagi saya akan buat kuah sup dia. Okey, garlic, chili paste, dry chili paste, chop onion. Paling penting sini kena ada morning glory. Morning glory ni sayur kangkung lah. Siapa tak tahu sayur kangkung tu, better dia terjun laut lah kan. Sayur kangkung ni kat Malaysia orang tak makan sebab orang kata dalam dia ada lintah, tapi saya rasa ada tingso kat sini macam ni sebab sini nampak bagus fresh punya. So let's start lah. Okey, untuk pertama sekali ya, mi udang ni. Okey, udang ni kita kena buang kepala dia. Okey. Kalau kita nampak macam ni kan, ini yang terbaik. Okey, kepala dia kita kena buang, dan dia punya shell dia pun ataupun kulit dia pun kita buang. Sebab apa? Bukan buang tu sampah. Kita separate dia lah. Sebab apa? Sebab kita nak pakai dia punya kulit dia untuk nak buat sup kejap lagi. So udang yang macam ni kita akan simpan untuk kita punya kondimen ya. So saya tunjuk sekali dia punya ni kulit, kepala dia kita kena peel. Okey. Dan kita kena separate dia lah, sebab kita nak akan pakai dia punya kulit dia, kepala dia untuk nak buat sup kejap lagi. So benda ni, yang udang ni kita akan buat dia punya kondimen. Okay, now kulit udang ni kita goreng kejap lagi. Okey. Prawn. Okey, udang ni kan kita nak buang dia punya belakang dia ni, ataupun tahi yang bahasa kotor dah pula, najis lah, sama lah tu kan. Okey, so kita kena ambil pisau, jangan potong tangan lah. Ambil pisau, korek kat sini sikit, buat L macam tu. Okey, letak tangan dalam dan kita tarik, nampak? Nampak? Jadi kalau kita buat macam ni,
So maksudnya udang tu kita tak payah nak potong tengah. So nampak udang tu cantik je, nampak. Okey. Okay, now next step. Okay, yang penting periuk ni mesti kena panas. Panas gila, kau je panas. Okay, dan kita bubuh minyak sikit je. Okay, bila kita bubuh minyak, bagi dia betul-betul panas. Kau boleh sampai dia berasap. Okay, sebab apa? Sebab kita nak sote kulit udang ni sampai dia naik bau lah. Kalau tak panas, dia takkan naik bau. Okay, now we can see the periuk dah panas gila. Okay, straight away kita bubuh ini udang. Ini kulit udang lah, kepala udang. Kita kena sote dia sampai dia naik bau. Okay. Sampai dia naik asap, sampai dia merah. Macam ni kita kena masak dia sampai dia mash. Okay, ikutkan dah. Okay. Setengah orang tu dia tak sote macam ni pun. Dia terus rebus. Kalau telur rebus tu maksudnya dia punya aroma udang tu tak akan naik. So sekarang ni kita kena masak macam ni. Tengok sampai dia melekat. Jangan burn lah, jangan sampai hangit. Kalau hangit masalah agak. Okay. Nampak tak macam ni? Nampak? Dia dah melekat ni tu. Kat periuk ya. Dia melekat kat periuk ni tu. Untuk apa? Sebab kita nak dapatkan dia punya rasa, flavor dia. Betul? Kita bubuh air terus. Ni proses ni kita nak kena rebus kulit udang ni. Kalau boleh 2 jam 3 jam lah. Kalau boleh. Okey, kalau buat masa sekarang ni sini okey lah, kita dapat subsidi bil elektrik, so boleh masak lama sikit lah. So tak ada halnya. Okey, now kangkung. Okey, kangkung kita nak gunting dia. Okey, kita trim kangkung ni, kita ambil leaf macam ni. Dulu kita pakai tangan dia, sekarang pakai gunting. Okey. Okey, sini kangkung kalau banyak ni tak sampai 100 gram pun, dalam €2.5. Kalau €2.5, kalau kat Malaysia RM10. RM10 lah. RM10 ke RM12 besar ni. Sini kangkung actually senang juga nak dapat daripada Thailand rasanya. Kan? Boleh dapat kat kedai Asian market kat sini. Dan batang kangkung ni kita buang lah. Ya. Kita ambil dia punya daun dia. Okey, kita tukar cerita. Tadi saya cakap tadi batang dia nak buang kan, tapi saya rasa mahal. Rugi buang. So apa patut buat? Kita penyek batang dia macam ni. Kita penyek dia macam ni. Lepas tu kita gunting. Mahal. Kalau kat Malaysia boleh lah kangkung belakang tandas pun kita boleh dapat kangkung kan. Tapi kalau kat sini nak tunggu kangkung memang susah. So kita penyek macam ni dan kita gunting dia. Bila kita goreng, saya rasa dia lembut juga. Lagi satu pula, dulu kat Malaysia kita selalu gunting, kita selalu potong kangkung ni, dia batang dia tu, kita sebab apa? Kita takut ada lintah dalam. Tapi ini rasanya tak ada lintah kot, sebab kangkung ni pun naik kapal terbang, takkan lintah ikut naik kapal terbang sekali kan. So kita macam ni. Ni kita buat goreng kangkung sekejap lagi. Okay, now kita nak masak dia punya base dia, sambal dia ya. Okay, sambal dia untuk nak masuk dalam sup. Okay, kita kena bubuh minyak. Make sure wok panas lah. Okay. Okay, straight away panas lah ni. Okay, the first thing is kita kena bubuh chop garlic. Kita kena saute chop garlic sampai dia kuning, jangan sampai burn, jangan sampai dia hangit. Okay, after that kita bubuh onion. Okay, bawang lah. Ada yang orang panggil Spanish onion, ada yang panggil Bangla onion. Tapi bawang lah, dia tak bawang. Okay. So kita kena saute dia sampai dia brown colour. Tukar colour sikit, brown. Jangan nak. Okay, now kita tengok bawang garlic dah naik bau macam ni kan. Okay, sebelum saya masuk dry chili paste, apa saya masuk dulu? Ni lain sikit. Kita masuk udang kering dulu. Okay, kita masak udang kering ni dengan bawang sampai udang kering ni pecah minyak, sampai dia naik bau sikit, baru kita masuk chili paste. Okay, setengah orang dia akan masuk cili dulu. Bila dah masuk cili, baru dia masuk udang kering kan. Tapi saya tak, saya buat macam ni. Sekejap je, jangan lama, sampai dia naik bau. Sampai dia naik bau satu dabi ni lah. Okay. Okay, nampak tak? Udang pun dah brown. Okay. Already get aroma, dah bau pun naik bau ya. Satu dabi, satu nest ni dah bau udang kering. Okay, so now the next step is chili paste. Chili paste ni orang panggil chili kering lah. Chili kering takkan abang nak tahu. Chili kering tu kena potong, kena gunting,
kena rebus atau kena blend dia dengan minyak sikit. Ni kita kena masak dia sampai dia pecah minyak. Sampai minyak naik kepala sampai dia pecah minyak. Make sure api perlahan, kalau tidak api mati dekat rumah. Okey, kita masak cili paste ni dah naik bau dan dah nak sikit pun dah nak pecah minyak. Okey, dan kita akan bubuh belacan kita bubuh belacan kat cili paste ni. Okey, bubuh belacan kat cili paste ni. Belacan ni pula, sharing paste ni pula, ini bukan sharing paste daripada Siam ni sharing paste ni, belacan ni kita dapat dari belacan Sina Alo Ibus Sina daripada Din and Yah Sudin Bakar Kampung Alo Ibus Alustar. Okey, belacan ni Ustaz Rizal bagi kat saya the best top quality. Okey, so saya pakai belacan ni. Kita tak main lah belacan murah. Okey, ini korang bagi, so kita pakai. So kita masak sambal ni sampai dia pecah minyak. Sebelum kita bubuh sup kat sini, nampak tak ini udang masih boiling kat sana. Okey, kalau orang tanya kenapa banyak sangat dia punya cili. Cili ni ada dua. Saya akan ambil setengah masuk dalam sup, setengah lagi tu saya akan masak dengan kangkung set lagi. Hampa tengok. Okay, now kita nampak cili pun dah pecah minyak. So kita tutup api. So saya akan ambil sikit daripada sini untuk goreng dengan kangkung kejap lagi. Okey. So kita masak sekali tu in one, senang habis cerita. Tak payah nak buat 2-3 kali periuk. Okey, ini kita akan masukkan sup kejap lagi. So kita tengah tunggu yang ni, tapi kita akan tapis dia and boom inside. Meantime of course saya akan tukar kuali lah. Tukar periuk kan, periuk ni kecil sangat. Okay, now the next step is kulit udang ni saya rasa dah rebus dekat 1 jam 1 jam setengah. Okay, now kita nak tapis. Okay, tapis dia senang je, pakai penutup dia, tutup macam ni dan masuk dalam periuk. So dia terus tapis. Nampak tak? Berhati-hatilah, panas kan, tak kena perut lah lagi. Macam ni. Wala, see that? Senang kan? Tu ya, senangnya ada periuk yang bagus. Okey. Dan kulit udang ni pula kita tak buang, kita akan blend je lagi. Okey. Okey, ni habis kita yang paste tadi tu, yang kita masak tadi tu dengan belacan, dengan bawang semua, kita masuk dalam ni. Inilah ada mi udang sup. Okey. So bagi dia boil. Dalam masa yang sama pula, kulit udang ni saya tak buang, mahal, udang mahal. So saya akan blend lagi, saya akan tapis, berdebum masuk dalam ni. Okey, now kulit udang ni tadi kita tak buang dan kita masuk dalam blender. Okey, kita masuk dalam blender macam ni sebab kulit udang ni actually dia punya rasa dia lagi banyak. Okey, dia flavor dia rich. Okey, so kita tak buang, rugi. Dah lah beli udang mahal, dah lah kita buang kan. So kita pakai sejauh mana yang boleh. Okay, how far we can go. Okay, now kita bubuh air sikit. Okay, air sejuk lah. Okay, dan kita blend dia. Okay, kita blend dia sampai dia betul-betul hancur macam ni. Nampak macam carrot juice, tapi bukan carrot juice lah. Ni air kepala udang. Dan kita akan masuk dalam sup sekejap lagi. Okay, now kulit udang tadi kita blend, kita kena masuk dalam ni balik dan kita kena tapis. Okey. Ni kita kena tapis. Sebab apa tapis? Mana dah tahu takut dia berampas. Kita kena tapis macam ni. Ni kena sabar sikit lah. You have to put a little bit your passion in. Okey, macam ni tapis. Dulu kalau masa kita kerja kat kampung dulu kan, yang ni pun kita tak buang. Apa patut buat? Kita keringkan. Okay, kita boleh buat nasi goreng, kita boleh buat mi udang. Mahal kan benda ni, kan? So kita kena tapis macam ni. Okay, make sure. Tapi saya buang lah ni, tak pakai. Okay, okay, betul ni, kita kena tapis. Okay, nampak tak? Alright. Okay, kita kena tapis dia macam ni ni, nampak tak? Kita kena press. Okay, kalau menatang ni dia punya hampas ni, kalau nak buang pun boleh, nak simpan pun boleh. Tapi kalau simpan orang kata kedekut pula kan, sampai hampas ni pun nak simpan, kedekut metal tu. So tak good. Okey, kita balik pada cerita udang tadi. Ni udang yang kita rebus tadi. Udang yang kita peel tadi, buang kulit dia, kepala dia dah masuk dalam tu, dah blend.
Okey, sekarang kita nak rebus udang ni. Bila nak rebus udang ni, jangan rebus dengan air panas. Kita ambil balik sos ni. Kan? Nampak tak? Kita ambil balik dia punya sup base udang ni. Okey. Sikit je, jangan banyak. Okey. Letak sini. Dan kita pushkan udang ni. Kita rebuskan udang ni sekejap je. Okay, not too long I think less than 3 minutes, okay? Sebab kita tak nak udang ni overcook. Okay? Okay, kita masak sini udang. Sekejap sangat, okay? Mesti sekejap. Okay, now lebih kurang pada 5 minit. I must say is 2 minit, okay? Okay, udang ni kita angkat. Kita masuk dalam pinggan. Okay? Kita masuk dalam pinggan ni. Dan kita tak akan running water udang ni. Okay? Bagi udang ni sejuk macam tu. Sebab tu yang pentingnya udang ni jangan overcook. Okay? Kadang-kadang bila kita pergi makan kedai mi udang, kadang-kadang kita tengok udang tu hak kepala besar kan. Tapi udang overcook, keras kedekung, baling dah jadi macam door stopper. Tahu door stopper? Penyendal pintu. Keras sampai tahu tu. So kita tak nak macam tu. Macam ni je. Okay? Dan udang ni pula kita tak running water, kita simpan dalam fridge. Kalau ada rumah orang kaya ada blast chiller, pakailah. So bagi dia relax kejap. Dan air ni kita balik masuk dalam ni balik. Nampak tak? Kita balik masuk dalam ni balik. Boom. Macam tu. Kita masuk air udang tu balik. Voila. Okey. Kuah mi ni pun kita simmer dia dekat 2 jam. Okay, sekarang kita nak seasoning. Okey, seasoning dia ada 2 cara. Okey. Ini secret ya. Garam dan gula, half and half. So garam setengah, gula setengah. So that means garam dalam 10 gram and gula 10 gram. So kita seasoning dia. Ini secret. Okay, ataupun kalau siapa ada gula batu lagi bagus. Tapi bila gula batu dia terlalu manis sangat pula kan. Kalau boleh siapa yang pakai MSG boleh pakai MSG. Tapi kalau you punya sup tu dah bagus, okey, air udang semua kat sini, nak pakai MSG untuk apa lagi? Betul tak? Dah memang sedap. Betul tak? Yes, that's it. Nampak je ni. Okey, kita seasoning, kita boiling dia, kita simmer dia lagi 20 minit. Okay, I think it should be done now. Okay, now the next step, kita balik pada kangkung kita tadi. Okay, kita buat air, berminyak. Air pula, okay. Okay, dekat wok. Okay, sambal ni kita ambil setengah, kita saute dia. Okey, tak payah nak saute sampai pecah minyak lah sebab sambal pun dah masak kan. Okey, macam tu. Ni macam orang kata kangkung goreng belacan lah, something like that. Okey, batang kangkung ni masuk dulu sebab dia keras. Okey, kita masak batang kangkung dulu sampai dia lembut sikit, baru kita masuk habis siapa. Baru kita masuk kangkung ya. Okey, dia punya batang kangkung stem pun dah lembut. Okey, Morning Glory. Nama Morning Glory, nama sedap daripada kangkung ni pun. Okey, dah. Kita bubuh kita punya kangkung lah. Bila kita bubuh kangkung kita kena masak tak lama. Kejap je sampai dia layu. Okey, sampai dia layu, lepas tu kita boleh angkat, kita boleh garam, salt, pepper. Okey, kangkung ni overcook pun tak apa. Jadi kita akan makan dengan sup kan. Kita kena shake sikit. Macam ni. Siapa boleh buat, sini buat lah. Okey, siapa yang tak boleh buat tu pakailah tangan, pakailah wooden spoon masak macam ni. Okey. Boom. Okey lah, that's it. See that? In a few seconds. Boom. Okay, now final touch, salt. That's it. So now kangkung goreng belacan atau kangkung goreng cili dah siap. Kita nak makan dengan mi sekejap lagi. Voila, see that? Very nice. Heaven. Okay, now semua dah ready. Kuah mi udang dah ready, kangkung dah ready, mi pun ada. Okay, kondimen dia kita ada sini bean sprout, kita sini ada coriander, sikit lemon, telur setengah masak ataupun telur half boiled egg, red onion and chili. Okay, jangan lupa udang tadi yang kita rebus and sikit bawang goreng dan chili paste ya. Okay, chili paste yang kita masak tadi dengan dry shrimp ataupun udang kering. Inilah dia sambalnya. Okay, now apa patut buat? Presentation kita kena bubuh toge dulu. Sebab apa kita bubuh toge dulu? Sebab kita tak blanch toge ni. Okay, cantiknya tu udang kita susun lah. Berapa banyak yang udang yang nak. Okay,
Okay, kadang-kadang kita pergi kedai mi udang ni, orang udang tu kepala yang besar. Kadang-kadang udang pun dah overcook kan. Alright, after that, straight away we put soup. Boom. Voila. Nice. See that? Udang kering banyak tu. Voila. See? Dry shrimp a lot. So, paste. And then, jangan lupa, kita punya kangkung tadi. Kangkung kita letaklah dalam. Okay. Kangkung letak tepi ni. Alright. And then, some red onion sikit, some red chili sikit, only for garnish lah, bagi nampak cantik sikit kan. Alright. And yang lemon or lime tepi ni. And telur. Okay, telur ni lembut sikit. Kita nak buat telur tu nampak cantik, tak overcook. Okay, look like this. So this is our prawn mee ataupun mi udang kita. So simple. I hope everybody can try this. So voila. Oh, dia lupa. Chop. Sorry, bawang goreng. Bawah sikit atas. Okay, that's it. Coriander. Voila. This is our prawn mee. Okay, now this is look like our prawn mee, yeah. This is okay. Okay, the first thing is I want to say thank you so much. Terima kasih banyak-banyak siapa yang menonton rancangan ni. Is what is home cooking today. Who not subscribe yet, is please do so, yeah. So I going to put all this thing in the recipe later on. So thank you so much. Bye.